Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung kepada bab 9 kita, iaitu kita akan bercakap mengenai matahari. Jadi hari itu kita dah selesaikan bab 8. Jadi kita akan sambung bab 9. So kita akan tengok teruslah kita akan pergi kepada 9.1. Kita akan bercakap mengenai yang pertama, apakah itu matahari. Kemudian kita bercakap mengenai struktur matahari. Kemudian kita akan bercakap bagaimana aktiviti pada matahari itu boleh memberi kesan kepada bumi, dan kita akan bercakap mengenai bagaimana bumi itu sendiri ada mekanisme yang boleh membantu untuk melindungi bumi daripada sinaran yang dihasilkan oleh matahari. Okay, jadi kita tengok secara umumnya matahari itu apa? Matahari ni kita memang boleh nampak lah kalau kita daripada bumi waktu siang kita boleh nampak ada objek yang bercahaya dekat atas warna oranye terang tu, boleh tengok sikit mata. Cikgu tak cadangkan tengok terus sebab dia boleh merosakkan mata. Jadi matahari tu kalau kita mudah cakap dia adalah bola gas yang mana dia menghasilkan cahaya. Jadi boleh kita cakap bahawa hampir keseluruhan matahari itu terdiri daripada dua jenis gas, iaitu gas hidrogen dan gas helium. Jadi gas tersebut dia menjalankan satu proses tembak balas nuklear, maka dia menghasilkan tenaga yang sangat tinggi yang menyebabkan kita nampak seolah-olah dia macam berbara dekat atas sana. Jadi dekat atas tapi secara relatifnya dia adalah bintang. Jadi kenapa kita tak nampak bintang lain macam matahari? Sebab matahari lah yang paling dekat dengan bumi. Bintang lain tu jauh. Jadi yang kita nampak dekat angkasa lepas waktu malam bersinar-sinar tu, itu adalah bintang. Kenapa kita tak nampak pada waktu siang? Sebab waktu malam tak ada cahaya. Jadi kita boleh nampak objek yang bercahaya jauh. Jadi sebab matahari ni adalah bintang yang paling dekat, maka kita boleh nampak dia adalah berbola gas yang menyala sebenarnya. Okey. Jadi kalau kita tengok terdekat betul ni salah mengenai matahari. Matahari adalah bola gas yang berbara, betul. Okey. Matahari terdiri daripada 3 gas, salah sebab dia hanyalah ada hidrogen dan juga helium. Terdiri daripada 3 lapisan, iaitu teras, korona, kronosfera, salah. Kita tengok kejap lagi. Okey, matahari mengandungi plasma, yang ini betul. Dan akhir sekali lapisan kromosfera dan korona hanya boleh dilihat waktu gerhana matahari penuh. Okey, ini betul. Ini ciri umum dia lah. Okay, cikgu letak kat sini sebab dia menceritakan secara umum. Jadi apakah itu? Kita tengok kejap Okey, apakah itu plasma? Jadi plasma ni adalah bentuk jirim yang keempat. Selain pada cecair, pepejal dan gas. Dia seakan-akan nampak macam mengalir, cuma dia terdiri daripada ion ataupun elektron, elektron yang mempunyai bentuk seakan-akan cecair. Yang ni susah nak cikgu terangkan, tapi kita panggil dia sebagai plasma. Jadi tanpa buang masa, kita pergi kepada struktur matahari. Okay, jadi ini adalah matahari. Okay, matahari ni kalau kita tengok dekat dalam ni dia ada yang tengah sekali kita panggil sebagai teras. Kemudian kita ada zon radiasi. Dan akhir sekali kita ada zon perolakan. Kejap lagi cikgu akan terangkan apa ketiga zon ni. Kemudian kita ada 3 lapisan. Yang pertama adalah fotosfera. Yang kedua adalah korona dan kromosfera. Jadi ini yang membentuk atmosfera pada matahari. Yang ini yang kita nampak daripada bumi. Yang dekat dalam ni kita tak nampak. Kita cuma ada nampak lapisan luar. Manakala korona dan kromosfera ni kita nampak bila ada gerhana matahari. Maksud bila bulan dah tutup, kita nampak sinaran kat tepi dia dalam gerhana matahari. Jadi itu adalah korona dan kromosfera. Jadi kalau kita tengok penerangan dia, okey, cikgu kecilkan gambar cikgu kat sini. So dekat teras ni, bahagian dalam sekali teras. Jadi teras ini adalah bahagian yang paling panas. Kemudian kita ada zon yang kedua, iaitu zon radiasi. Yang mana zon radiasi ini dia mengeluarkan 55% tenaga daripada sidaran matahari. Kemudian kita ada zon perolakan. Yang mana zon perolakan ini akan mengangkut tenaga pergi kepada permukaan matahari. Bermaksud tenaga yang dihasilkan di dalam akan diangkut keluar melalui zon perolakan. Kemudian kita ada lapisan disebut sebagai fotosfera,
Jadi fotosfera ini permukaan dia yang menghasilkan cahaya, yang memancarkan cahaya. Kemudian kita ada atmosfera yang luar, yang tengah iaitu kromosfera. Jadi kromosfera ni terdiri daripada gas yang mempunyai ketempatan rendah, dan kita ada korona. Korona ni dia membentuk seakan-akan sinaran dan dia adalah bahagian paling luar dalam struktur matahari. Jadi macam biasalah, kamu boleh pause dan kamu boleh salin dulu, tanda dulu buku kamu. Okey, so kita tengok Okey, nyalaan suria. Yang ini adalah contoh aktiviti yang berlaku dekat matahari. Jadi ada satu nyalaan suria tu, nanti lagi kita akan pergi apakah itu nyalaan suria yang kita kelaskan dia sebagai X9.3 yang berlaku pada pukul 8.02 pagi 6 September 2017. Jadi pada waktu itu nyalaan suria ini menyebabkan ada jisim corona yang terbebas keluar dan dia menghasilkan orang kata apa, ribut suria yang terdiri daripada cas yang berion, daripada cas lah, yang menjejaskan sistem komunikasi. Jadi pada tarikh tersebut sistem komunikasi mengalami masalah lebih kurang dalam 1 jam disebabkan oleh nyalaan suria tu. Jadi bermaksud apa yang berlaku dengan dekat matahari sebenarnya dia secara tidak langsung menjejaskan apa yang berlaku dekat bumi. Jadi kita akan tengok lebih terperinci apa yang cikgu maksudkan tu. Okay, jadi kita akan tengok fenomena yang berlaku pada permukaan matahari. Jadi yang ni yang ada granul, topok matahari, kitaran suria, semarak suria, nyalaan suria, dan kita ada lentingan jisim. Akhir sekali kita ada angin suria. Kita akan pergi kepada satu-satu. So kita tengok granul. Okay, granul ni kalau kamu tengok atmosfera matahari ni, ni dalam gambar ni dia nampak macam berbiji-biji. Jadi itu kita sebut sebagai granul. Jadi granul ni adalah bahagian atas zon perolakan berlaku dekat situ. Okay, yang mana orang kata apa, zon tempat di mana perolakan plasma berlaku. Dan suhu dia adalah setinggi 5,800 darjah Celsius. Dan kalau kita tengok dekat sini, bintik-bintik granul ni nampak macam kecil sebab matahari tu jauh. Tapi saiz dia purata lebih kurang 1,000 kilometer. Jadi granul tu sebenarnya sangat-sangat besar. Jadi topok-topok hitam tu. Jadi kita tengok Jadi granul tu dia menyebabkan matahari kelihatan berbutir ataupun berbiji. Okay, dia adalah bahagian atas zon perolakan, mempunyai suhu 5,800 darjah Celsius dan purata dia adalah 1,000 kilometer. Kita pergi kepada seterusnya iaitu tompok matahari. Jadi tompok matahari ni adalah tompok gelap lebih besar daripada granul yang kita nampak pada permukaan matahari. Jadi tompok ini kenapa dia kelihatan gelap? Sebab suhu dia tu lebih rendah daripada suhu persekitaran dia. Jadi dia gelap lah. Jadi tumpukan matahari ni dia merupakan tempat di mana letusan berlaku. Dan fenomena tumpukan matahari ni boleh berlaku sehingga berminggu-minggu. Dan biasanya dia wujud dalam pasangan ataupun kumpulan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ini adalah kitaran tumpuk matahari yang berlaku dekat matahari. Jadi ini adalah khatulistiwa, garisan tengah matahari. Jadi kamu boleh nampaklah tumpuk matahari itu dia berubah mengikut tahun. Jadi kita tengok kedudukan dia jadi makin jauh daripada khatulistiwa, daripada sikit pada tahun 1870 dia makin jauh, maknanya dia tersebar keluar dan dia jadi kecil balik. Jadi apa yang cikgu cuba nak cakap adalah dia bergantung kepada kitaran matahari. Okey. So kitaran itu biasanya berlaku dalam pusingan 11 tahun. Jadi ini kedudukan dia lah yang cikgu ceritakan tadi. Jadi kita tengok penerangan dia. So tompok suria dia adalah kawasan gelap yang kelihatan pada permukaan matahari. Kenapa? Kerana kawasan ini lebih sejuk berbanding kawasan sekitarnya dan dia merupakan lokasi letupan berlaku di fotosfera dan pusingan dia adalah 11 tahun. Seterusnya kita tengok semarak suria ataupun prominent. Jadi kamu tengok gambar ajar dekat mana? Ini adalah semarak suria yang berlaku apabila berlaku satu letusan dalam bentuk lengkungan pada permukaan matahari dan dia biasanya berlaku di atas tumpuk matahari.
Okey, kemudian semarak suria ni, okey, dia boleh mencapai tinggian beribu-ribu kilometer dan dia boleh bertahan selama beberapa hari ataupun beberapa bulan. Jadi semarak suria yang kuat ni sebenarnya kalau dia terbebas, maka jisim matahari itu, jisim daripada atmosfera matahari itu boleh tertembak keluar pada kelajuan 600 km hingga 1000 km sesaat. Dalam masa 1 saat, dia boleh bergerak 1000 km. Jadi benda ni sangat-sangatlah laju. Jadi itu yang semarak suria ataupun prominent kita tengok tu. Ni gambar rajah ni. Jadi dia berbentuk gelongan. Yang melengkung di atas permukaan, terdiri daripada gas menyala di sebelah atas tompok matahari dan dia kekal selama beberapa hari sehingga selama beberapa bulan. Dan daripada semarak suria tu, kadang-kadang apa yang berlaku adalah dia terbuka. Yang melengkung tadi tu terbuka, maka dia akan jadi nyalaan suria. Jadi nyalaan suria ni dia berbentuk macam garisan yang terdiri daripada gas yang bercas dan dia meletup keluar daripada matahari dan biasanya berlaku berhampiran dengan tompok matahari. Itu nyalaan suria. Okey, dia adalah letupan yang kuat. Jadi nyalaan suria ni dia boleh mencapai kecerahan maksimum dalam masa beberapa saat atau beberapa minit. Kemudian selepas dia meletup tu, dia ambil masa untuk hilang. Okey, kemudian apabila dia berlaku, dia akan menyemburkan gas bercas pada kelajuan yang sangat tinggi ke angkasa lepas. Dan cahaya yang dihasilkan oleh letupan suria ni akan sampai ke bumi dalam masa 8 minit. Manakala dia punya gas bercas tadi akan sampai dalam masa beberapa puluh minit. Jadi nyalaan suria ni, cikgu terlepas slide. Okey. Jadi zarah gas yang bercas ni dia akan bertindak balas dengan kita punya atmosfera dan menghasilkan ni corak ni. Okey. Corak aurora. Yang biasanya berlaku dekat kutub bumi. Ini hasil tindak balas daripada gas bercas tu dengan medan magnet bumi. Yang menyebabkan berlaku corak yang menarik. Okey, jadi minta maaf tadi cikgu tertinggal. Okey, jadi nyalaan suria tu apa? So, nyalaan suria ni penerangan ni berbentuk laju, terdiri daripada gas yang banyak meletus daripada matahari. Dia kerap berlaku pada hampiran dengan tompok matahari dan dia merupakan letupan gas yang sangat kuat dan dia menghasilkan cahaya berwarna-warni yang dikenali sebagai aurora yang kita tengok tadi. Yang ni aurora tu. Okey, so kita pergi kepada seterusnya iaitu lentingan jisim korona. Jadi lentingan jisim korona ni merujuk kepada aktiviti di matahari yang mana jisim korona yang berbentuk awan yang besar terdiri pada plasma ni dia meletup keluar daripada matahari dan dia biasanya berlaku bersama dengan nyalaan suria. Jadi lentingan jisim korona ni berpunca daripada letupan gas yang bermagnet. Jadi dia akan menyemburkan zarah bermagnet keluar pada kelajuan tinggi dan dia kelihatan seperti macam awan yang berkembang. Okey, dan dia mengambil masa 3 hari untuk sampai ke bumi. Jadi sama seperti dengan gas bercas yang dihasilkan oleh nyalaan suria, lentingan jisim korona ni dia turut menghasilkan jisim bermagnet yang mana yang bertindak balas dengan atmosfera bumi untuk menghasilkan aurora. Jadi kita tengok lentingan jisim korona dia berbentuk awan yang besar terdiri daripada plasma, merupakan letupan zarah gas yang bermagnet dan dia kerap berlaku bersama nyalaan suria dan dia mampu sampai ke bumi dalam masa 3 hari. Dan kita pergi kepada angin suria. Jadi zarah di dalam plasma seperti elektron dan proton dan alfa dia akan meletup keluar daripada matahari dan tersebar ke angkasa lepas dengan kelajuan yang tinggi. Kita panggil sebagai angin suria. Jadi angin suria ni sebenarnya dia membawa medan magnet antara planet bersama dengannya. Bermaksud dia bergerak dan dia ada medan magnet. Dan kelajuan angin suria ni sebenarnya bergerak dengan kelajuan 250 hingga 750 km sejam. Okey, namun semasa dia bergerak tu kelajuan dan suhu dia boleh berubah mengikut laluan. So kita tengok apakah itu angin suria. Angin suria ni adalah zarah
terdiri pada zarah-zarah dalam plasma seperti elektron, proton dan alfa. Kemudian dia bergerak bersama-sama dengan kelajuan tinggi. Dia membawa bersama medan magnet antara planet, dan kelajuan dia adalah supersonik, dan dia berubah-ubah, kelajuan dan suhu dia berubah-ubah bergantung kepada dia lalu apa. Okey, jadi kita akan bercakap mengenai magnetosfera, iaitu atmosfera medan magnet bumi. Sebab dia digunakan untuk melindungi bumi daripada aktiviti yang berlaku dekat matahari. Jadi magnetosfera ni, apakah definisi dia? Okey, definisi dia secara mudah kita boleh cakap dia adalah ruang dalam angkasa lepas yang mengelilingi bumi, di mana medan magnet di dalam magnetosfera bumi adalah gabungan antara medan magnet bumi dengan medan magnet dalam ruang angkasa lepas. Jadi bahasa mudah ni nak cakap magnetosfera ni merujuk kepada atmosfera yang berada dekat luar bumi, yang mana mempunyai medan magnet. Jadi bumi ni sendiri kita ada medan magnet. Jadi bagaimanakah magnetosfera ni terbentuk? Jadi magnetosfera magnetosfera ni terbentuk apabila berlaku interaksi antara medan magnet yang dibawa oleh angin dan medan magnet oleh bumi. Oleh sebab bilangan dan tenaga dalam zarah yang dibawa oleh angin sfera berubah-ubah, maka bentuk magnetosfera ini turut berubah. Okey. Jadi apakah kepentingan magnetosfera ni? So magnetosfera ni dia penting sebab dia melindungi bumi daripada kesan buruk yang disebabkan oleh zarah yang berbahaya daripada matahari dan jisim lain dalam alam semesta. Bermaksud bintang sepanjang masa, tak kira dalam matahari ke ataupun dekat jauh, dia akan menghasilkan angin suria yang menghantar cas ke angkasa lepas. Jadi dengan adanya magnetosfera ni, bermaksud medan magnet bumi, dia akan bertindak balas dengan medan magnet yang dihasilkan oleh bintang-bintang yang ada dekat luar sana. Maka dia akan membentuk satu lapisan perlindungan. Jadi ini yang cikgu sebut tadi. So magnetosfera ni dia berfungsi sebagai sekatan ataupun perlindungan untuk melindungi hidupan yang ada dekat bumi disebabkan oleh kesan buruk daripada angin suria. Jadi dia menghalang zarah bercas, elektron, proton dan zarah alfa daripada sampai ke bumi. Sebab apa? Sebab zarah ni kalau banyak sangat sampai ke bumi, dia menjejaskan teknologi yang kita ada. Selain daripada itu, dia juga boleh menjejaskan hidupan yang ada dekat muka bumi ini. Jadi magnetosfera tu dia membantu untuk kurangkan kesan tersebut. Jadi itu khusus untuk planet kita lah. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, yang ini adalah bumi yang dilindungi oleh magnetosfera. Ada kecil juga situ. Jadi bila medan magnet bumi bertindak balas dengan medan magnet yang dihasilkan oleh angin suria, maka dia akan membentuk satu lapisan perlindungan. Jadi kita tengok nyatakan definisi dan kepentingan magnetosfera. Jadi definisi dia adalah ruang dalam angkasa lepas yang melitepi bumi, yang terhasil daripada gabungan medan magnet bumi dengan medan magnet dalam ruang angkasa lepas. Iaitu maksud cikgu tindak balas antara medan magnet tersebut. Jadi magnetosfera ini terbentuk disebabkan oleh interaksi antara medan magnet yang dibawa oleh angin suria dan medan magnet bumi. Jadi kepentingan dia untuk melindungi hidupan dekat bumi, dan dia menghalang zarah bercas daripada mengganggu teknologi kita. Itu secara umum. Satu, melindungi hidupan daripada angin suria sebab dia ada cas, zarah bercas yang macam kamu belajar masa bab 8 tu boleh menyebabkan kanser dan sebagainya, dan dia melindungi sistem teknologi kita. Jadi itu saja untuk kali ini, dan cikgu harap video cikgu ni dapat membantu kamu untuk faham sebahagian daripada bab ini. Jadi kita akan sambung kepada bahagian seterusnya dalam video hadapan. So cikgu harap apa-apa soalan kamu boleh tanya cikgu dalam grup ataupun secara personal. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.